Keadaan di Ireland telah menjadi sangat teruk dengan isu imigresen, sehingga sekumpulan kecil nasionalis cuba menghidupkan semula IRA. Ingat tak kumpulan pengganas itu yang pernah cuba menggulingkan jajahan British suatu ketika dahulu dengan menggunakan IRA apa baharu sahaja atau pilihan yang mereka ada? Maksud saya, semua ini bukanlah berita yang saya jangka akan saya dengar pagi ini. IRA baharu sedang menyuarakan rasa tidak puas hati mereka terhadap cara Ireland dilayan sebagai tempat pembuangan untuk pendatang dunia ketiga ini. Mereka mahu memperjuangkan pemulangan pendatang, jika tidak, keganasan. Jadi saya akan baca ini dengan cara yang sangat terus terang dan berfakta. Oke? Saya tidak akan menyatakan sebarang sokongan atau penghinaan atau keburukan terhadap IRA. Ia adalah sepenuhnya neutral, seperti yang ditetapkan oleh undang-undang. IRA baharu sedang merancang satu kempen ganas yang bertujuan untuk mengusir pendatang keluar dari Ireland. Pegawai perisikan telah pun memberi amaran, Ketua Keselamatan Bimbang kumpulan Republikan itu, yang menggantikan Real IRA, telah mengambil kesempatan terhadap ketegangan di kedua-dua belah sempadan Ireland. Peningkatan jenayah pendatang di pulau itu telah membangkitkan kemarahan penduduk tempatan. Sebagai rujukan, bahagian selatan Ireland kini terdiri daripada kira-kira 25% pendatang. Faham? 25% daripada penduduk Ireland Selatan adalah pendatang. 25%. Daripada 7 wanita yang dibunuh pada separuh pertama tahun ini, 6 daripada mereka telah dibunuh oleh pendatang. Sekiranya Anda ingin tahu apakah statistiknya, ia juga sangat tinggi. Lelaki Ireland yang tidak bersalah telah dibunuh, ditikam, disamun. Tetapi, ya, 25% daripada penduduk Ireland terdiri daripada pendatang adalah satu statistik yang mengejutkan. Baiklah, itu adalah jumlah yang sangat besar daripada populasi Ireland. Maksud saya, ia memang terlalu banyak dan tidak mengejutkan apabila ada kumpulan nasionalis yang berkata, tunggu sekejap, bukan sahaja penjajahan dari luar yang patut kita hapuskan. Mungkin jika mereka membawa masuk orang-orang ini ke dalam kerajaan kita sendiri, itu adalah sesuatu yang sebagai rakyat yang mengambil berat tentang segala-galanya mengenai Ireland, kita patut risau dan ambil tindakan mengenainya. Suku daripada semua orang di Ireland sebenarnya adalah pendatang, bukan kulit putih. Itu belum termasuk anak-anak mereka. Kalau Anda kira anak-anak mereka, generasi kedua, generasi ketiga, Anda akan lihat sekitar 30%, 35%. Ia adalah jumlah yang sangat mengejutkan. Dan IRA baru nampaknya juga menganggap itu adalah jumlah yang sangat mengejutkan, berdasarkan kenyataan yang mereka buat di sini. Peningkatan jenayah oleh pendatang di pulau ini telah membangkitkan kemarahan penduduk tempatan, seperti yang dilihat pada bulan Jun, apabila kejadian tikaman terhadap Stephen Ogilvy yang berlaku kira-kira 10 minit dari tempat saya duduk. Didakwa dilakukan oleh seorang pencari suaka dari Sudan. Sekarang, mereka menggunakan perkataan didakwa kerana si celaka ini masih melalui proses dalam sistem perundangan kita. Jadi, dia masih belum didakwa secara rasmi dengan apa-apa lagi. Sumber keselamatan memberitahu akhbar Mail malam tadi bahawa kumpulan itu, IRA baru, yang masih memperjuangkan penyatuan Ireland, sedang mengambil kesempatan atas rasa tidak puas hati ini. Betul itu, mereka mahu Ireland Utara dipisahkan dari UK dan dikembalikan dengan selamat ke selatan Ireland, ke Republik Ireland. Ireland bersatu sekali lagi. Terdapat kebimbangan bahawa kempen ini boleh mendorong gelombang baru pendatang dari Ireland ke UK, terutamanya merentasi sempadan darat Ireland Utara. Ya, mereka juga akan menunggu di sini untuk mereka. Tidak syak lagi mereka teratur. Sebuah video muncul minggu lalu di media sosial, di mana seorang lelaki yang tidak dikenali mengeluarkan ancaman terhadap pendatang atas nama IRA. Mereka akan mengambil alih kawalan. Mereka akan memberi kata dua, bukan kepada ahli politik, tetapi kepada pendatang haram yang berada di negara ini, katanya. Lelaki itu mendakwa tentera British menghormati IRA semasa era The Troubles kerana keberkesanan dan profesionalisme mereka. Kita masih ada kenderaan perisai Land Rover ini yang berlega-lega sebenarnya. Kenderaan khas ini, betul, Land Rover. Kita masih ada kenderaan ini berlega-lega. Kini tiba masanya untuk perang saudara. Itulah yang akan dilakukan oleh mereka ini. Dan bolehkah anda salahkan mereka? Maksud saya, semakin banyak perbincangan tentang perang saudara yang bermula di negara-negara berbeza yang telah dibanjiri oleh pendatang. Dan walaupun sudah tentu, tiada siapa di antara kita yang menyokong peperangan, kita juga tidak berminat dengannya. Perkara penting yang perlu diperhatikan ialah keadaan telah menjadi begitu teruk sehingga orang benar-benar percaya bahawa untuk mempertahankan budaya, masyarakat dan negara mereka, mereka perlu berperang dengan orang-orang ini untuk menyingkirkan mereka. Begitulah teruknya keadaan sekarang. Fikirkan tentang perkara-perkara yang orang sanggup berperang ratusan tahun dahulu dan masih sehingga hari ini dan sedar bahawa kerajaan sendiri yang menekan rakyat mereka. Kemasukan besar-besaran pendatang dari negara dunia ketiga yang langsung tidak selari dengan budaya yang wujud di negara mereka sendiri. Sampai ke tahap orang rasa mereka perlu mulakan perang saudara untuk menyingkirkan mereka adalah sesuatu yang gila. Dan kita akan lihat kebangkitan suara nasionalis ini. Kerana walaupun ramai orang telah lama takut dengan idea nasionalisme ni dan saya tidak mahu kata mereka betul untuk rasa begitu, tapi ada sebabnya. Kita pernah lihat apa yang berlaku dengan ideologi sosialis nasional seperti Parti Nazi dan sudah tentu, mereka sebenarnya bukanlah nasionalis sepenuhnya. Mereka sebenarnya hanya cuba menakluki dunia. Ia sedikit lebih rumit daripada itu. Tapi kita telah lihat apa yang berlaku dengan ideologi itu dan ia menakutkan orang ramai. Untuk masa yang lama, jika seseorang kata anda sayap kanan ekstrim, itu mungkin antara perkara paling teruk yang boleh dikatakan kepada anda. Ia bermaksud anda seorang yang rasis, anda teruk, anda seorang yang ganas. Sekarang, semakin ramai orang sedar bahawa mereka
mereka telah didorong ke dalam kategori sayap kanan ekstrim hanya kerana mereka berfikir secara logik. Kerana mereka sedar bahawa jika mereka mahu mengekalkan budaya mereka seperti sedia ada, itu sahaja yang mereka inginkan. Mereka perlu mempertahankan diri daripada ideologi ekstremis yang telah menekan mereka. Dan jika anda lihat secara visual, jika anda ada ideologi sayap kiri ekstrim dan anda ada orang di tengah-tengah, golongan sayap kiri ekstrim telah masuk dan cuba mengambil alih golongan tengah dan mereka telah menolak orang secara literal. Anda sebenarnya tidak dapat melihat secara literal ke arah perspektif sayap kanan yang lebih ekstrim. Tetapi perspektif sayap kanan pada masa kini bukanlah seperti yang mereka gambarkan, iaitu mari kita bunuh semua orang. Sebaliknya, mari kita pertahankan diri kita. Dan dengan itu, kebangkitan nasionalisme sedang berlaku. Ini akan menjadi satu amaran besar kepada pihak berkuasa. Mereka ini akan tunjukkan bagaimana ia dilakukan dan beri mereka 24 jam untuk beredar. Real IRA telah berpecah daripada Provisional IRA pada tahun 1997 dan kemudiannya bergabung dengan kumpulan vigilante Republican Action Against Drugs pada tahun 2012 untuk membentuk IRA baru. Kumpulan ini telah membina hubungan dengan kumpulan nasionalis Scotland di Glasgow yang membantu mempromosikannya melalui media sosial. Pada bulan Julai, pelajar undang-undang berumur 25 tahun, Isabella Perry Sullivan, telah didakwa memiliki bahan letupan selepas bom ditemui dalam sebuah kenderaan di Republik Ireland. Polis Ireland telah memintasnya semasa operasi yang memfokuskan kepada aktiviti Republikan Gemisa, dan Peguam Bele memberitahu mahkamah bahawa dia telah diminta untuk membawa balik barang itu ke Ireland Utara tanpa mengetahui kandungannya. Maksud saya betul-betul rasa seperti sedang membaca sejarah IRA, seperti tahun 1970-an, 80-an, 90-an, semua yang berlaku antara Ireland dan UK untuk memikirkan bahawa mereka sebenarnya meletakkan bom untuk mempertahankan diri daripada perkara ini. Sekali lagi, kita sebenarnya tidak tahu apa yang benar-benar sedang berlaku. Apa yang Anda lihat hanyalah video lelaki ini yang mengatakan IRA sedang memburu pendatang, dan kita tidak tahu sama ada mereka benar-benar maksudkannya. Apa maksudnya? Sama ada ia benar-benar akan berlaku, sama ada republik, sama ada kerajaan benar-benar patut takut. Tetapi hakikat bahawa orang ramai didorong ke tingkah laku ekstremis sehingga seorang wanita berumur 25 tahun meletakkan bahan letupan dalam kereta kerana dia merasakan keperluan untuk menjadi sebahagian daripada kumpulan politik ini. Sekali lagi, anda tidak boleh membenarkannya. Sesiapa yang meletakkan bom dalam kereta patut menghabiskan hidup mereka di penjara. Maksud saya, ia mudah. Ia adalah kekejaman. Ia adalah keganasan. Ia tidak boleh diterima. Tidak kira apa kepercayaan ideologi anda di sebaliknya. Tetapi pada masa yang sama, adalah penting untuk sedar bahawa idea bahawa golongan muda tidak sedang didoktrinkan itu tidak benar. Mereka memang sedang didoktrinkan. Dan mereka sedang didoktrinkan sama ada untuk membenci negara mereka atau berjuang bersungguh-sungguh untuk negara mereka, bergantung kepada algoritma yang mereka terjebak dalamnya. Saya masih ingat perkara ini. Ini adalah berita besar, menyelundup bom ke utara. Ya, itu memang gila. Saya rasa kita tidak pernah tahu untuk siapa bom itu. IRA baru sangat aktif tahun ini di utara dalam serangan terhadap perkhidmatan polis Ireland Utara di Balai Polis Lurgan dan letupan bom kereta di Dunmurry. Jadi, mereka sedang menyerang polis secara aktif sekali lagi. Mereka mempunyai 2 matlamat, kemerdekaan Ireland, dan semua pendatang diusir keluar. Kami telah mengatakan ini sejak dari awal lagi, bahawa terdapat 2 musuh utama. Sebenarnya ada beberapa musuh, tetapi ada 2 musuh utama dalam pengambil alihan melalui imigrasi ini. Terdapat pendatang yang masuk, tetapi kemudian ada kerajaan yang membenarkannya. Dan apabila muncul kumpulan nasionalis seperti ini, 2 perkara yang mereka lawan ialah pendatang dan kerajaan, iaitu mereka mahukan kebebasan, mereka mahu bersatu. Kerumitan geopolitik Ireland dan sebagainya, kita boleh bincangkan pada masa lain. Kita tidak akan masuk terlalu mendalam mengenainya. Namun penting untuk sedar bahawa itulah yang mereka kenal pasti. Mereka sedar bahawa ia bukan sekadar peperangan terhadap orang yang datang cuba mengambil alih. Ia adalah peperangan terhadap orang yang membenarkan golongan ini masuk dan mengambil alih. Itu 2 entiti yang berbeza. Dan jika rakyat sendiri tidak melawan kerajaan dan kemasukan penceroboh ini, siapa lagi yang akan melakukannya? Itulah perspektif yang mereka ambil. Adakah kita menyokongnya? Tidak juga. Adakah kita setuju dengannya? Tidak juga. Saya sendiri tidak begitu percaya dengan tindakan main hakim sendiri. Tetapi adakah kita memahaminya? Ya, kita memahaminya. Anda boleh lihat melalui gambar ini, mencari suaka bukan satu jenayah. Mencari suaka bukan satu jenayah. Tapi saya akan beritahu apa yang sebenarnya jenayah. Tinggal di negara ini selepas permohonan suaka Anda ditolak. Mengorek mata seorang lelaki Scotland yang kurang upaya, itu juga satu jenayah. Datang ke sini sebelum pun memohon suaka adalah penipuan faedah, juga satu jenayah. Geng, jenayah menikam budak-budak kulit putih dengan kirpan Anda. Jenayah. Kirpan ini jenayah. Dan itulah yang sebenarnya berlaku. Mereka mengambil seluruh isu tentang pendatang dan cuba menjadikannya soal bahawa kita hanya perlu bersimpati dengan anak-anak dan para isteri. Tetapi kemudian mereka bertindak ganas. Mereka tidak menyesuaikan diri, mereka tidak sanggup benar-benar berintegrasi dan bersyukur atas peluang yang telah diberikan kepada mereka. Dan mereka menggunakan penjenamaan hebat ini bahawa memohon suaka tidak bermaksud kami penjenayah atau lihatlah orang-orang hebat ini yang telah menyumbang kepada masyarakat anda. Bagaimana anda boleh mengusir kami semua? Maksudnya, ya. Jika lebih ramai pendatang adalah orang yang datang untuk cuba menyertai, menyesuaikan diri dan membangunkan masyarakat yang mereka sertai, saya rasa orang ramai tidak akan mempunyai masalah dengan perkara itu. Namun, malangnya itu bukanlah keadaannya. Dan hakikat bahawa kadar jenayah sangat tinggi di tangan para penceroboh ini membuatkan orang ramai sedar bahawa mungkin sudah tiba masanya untuk tidak terpedaya dengan penjenamaan ini lagi. Apapun, adakah IRA baru sebenarnya sedang dibentuk di Ireland yang merancang untuk menyingkirkan pendatang, yakni penceroboh? Belum jelas lagi. Tetapi adakah ini petanda perkara yang bakal berlaku? Ya, memang begitu. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.